first saya punya steroid adalah Enava. Pada saya, diorang yang pakai steroid ni, kau main tipu lah. Sebab orang pakai steroid ni memang dipandang jahat sebenarnya. Masuk competition tu, puting dah pak. Tapi dekat Malaysia, orang semua macam, saya just nak bagi tahu masyarakat yang orang ambil steroid ni tak jahat lah. Steroid itu wajib untuk bina otot. Betul ke? Patutkah kita menggunakan PED untuk mendapatkan badan idaman kita? Hari ini kita akan membincangkan tentang topik ini bersama guest saya yang dah banyak berkongsi dalam social media beliau. Sebelum tu, saya dalam misi untuk mengurangkan 1% obesiti di dalam Malaysia. Anda juga boleh membantu kami dengan like, share dan berkongsi dengan kawan-kawan you all. Welcome to Season 2, Episode 24. Siapakah beliau yang banyak berkongsi ilmu tentang PED di social media platform beliau? Please welcome PG. Yo. Assalamualaikum PG. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Coach sebab sudi invite saya. Ni first podcast saya. No problem. Kita memang nak orang-orang yang berkredibel dan juga berpengalaman dan berilmu untuk berkongsi dengan penonton dan pendengar kita. Sebelum kita mula kan, I nak tanya 3 soalan, random soalan. Okay. Jawab je on the spot. Okay. Superhero, Batman ke Superman? Superman. Okay, dari segi aset, duit ke emas? Emas. Dari segi sukan, bola sepak ke pingpong? Gym tak boleh. That's why dah tak boleh lain. Bola sepak. Bola sepak. Okay, cool. Itu 3 soalan. Nak tengok lah apa yang... Untuk apa sebenarnya? Reason nak tengok minat tu kat mana. Kalau kata gym, kau kata gym. Yelah, betul. Kan. Okay, so let us start. Dengan sebelum kita masuk dalam topik steroid ini atau PED, boleh tak PG kongsi sikit perjalanan hidup sebelum menjadi influencer ni? Berat nama influencer tu. Saya content creator lah. Okay, content creator. Sebab saya tak rasa saya influencer. Sebab apa yang saya faham, influencer dengan content creator ni dia dua benda yang berbeza. Saya masih anggap saya seorang yang hanya berkongsi ilmu lah. Macam saya sebenarnya mungkin tak ramai orang tahu kot. Saya sebenarnya seorang guru yang mengajar di sekolah rendah. I baru tahu tadi. Baru tahu tadi. Okay. Sebab tu ramai orang panggil cikgu. That is the reason lah kenapa ramai orang panggil saya cikgu. Sebab saya memang seorang guru yang mengajar di sekolah rendah. Saya start main gym 2014. Masa tu saya belajar lagi. Kita macam orang budak-budak biasa yang tak ada self confidence kan. Just nak main gym suka-suka. And bila kita dah main gym, so saya ni macam very competitive. Saya tak suka kalah. Kalau main gym ni, kalau kat dalam gym tu saya nak ada badan yang paling cantik sekali. So disebabkan ada drive macam tu, so saya belajar banyak sangat benda pasal bodybuilding dalam, boleh kata first 5 years. Memang boleh kata every night. Masa tu memang sumber kita main YouTube je kan. Boleh kata every night tengok YouTube. Every night nak belajar pasal bodybuilding lah. So start 2014, 15, 16 saya start main je sebagai seorang student. And then posting belajar, ada duit, ada ekonomi yang kukuh. Masa tu baru first year of posting. Saya posting mengajar di Kulai tahun 2017. Bulan 7. Bulan 9 saya ambil saya punya first steroid saya. Confident tu datang daripada mana? Confident tu datang daripada, bukan confident, dia cakap berani lah, because kita baca dengan apa kita buat tak benda sama kan. Sebab kita tengok, selalu kita tanya orang, kau guna apa-apa okey tak? Selalunya kan. Tapi PG tengok je. So keberanian tu macam aku nak try tengok apa jadi. Dia macam ni. Sebenarnya dulu coach saya adalah orang yang memang benci lah orang pakai steroid. Kenapa kita benci? Sebabkan rasa nak bersaing tu juga tau. Macam pada saya, diorang yang pakai steroid ni, kau main tipu lah. Kita main sama-sama tapi kau besar dulu. Macam tak aci. Aku turun gym, aku makan ayam, ambil protein, jaga makan semua. Kau turun gym makan nasi lemak, tapi end up kau besar daripada aku. Macam, so kita macam tak puas hati.
So segalanya berubah bila saya posting dekat Kulai Jaya Johor tu. So saya training dengan kawan saya. Masa tu dia 4 kali Mr. Malaysia. Okay. So daripada situlah kita macam kita rasa yang kita nampak lah berapa jauh level orang natural dengan orang yang ambil PED. Kita nampak badan yang macam mana kita nak sebenarnya. So masa itulah saya sedar yang untuk dapat apa yang dia dapat, saya kena lalui jalan yang dia jalan. Tapi saya ambil masa mula-mula tu, dia tak tahu saya ambil. Dia tak tahu saya ambil. Saya pakai, boleh cakap ke nama barang ke? Boleh. Okay. First saya punya steroid adalah Anava. Okay. Sebab saya kaji-kaji tu adalah yang paling mild lah, paling safe. Perempuan je biasa pakai kan. So saya order dekat supplier, saya pun dah tak ingat siapa. Saya pakai senyap-senyap. Memang orang tak tahu. Itulah first saya punya steroid cycle. Daripada situlah saya rasa mula-mula saya macam nak rahsiakan benda tu. Macam tak nak bagi tahu lah. Biasalah kita diam-diam je. Sebab kita takut tau persepsi orang terhadap kita kan. Sebab orang pakai steroid ni memang dipandang jahat sebenarnya. Macam mana macam penjenayah lah. Macam penjenayah. Kau dadah. Kau dadah. Macam dia pandang orang pakai steroid ni macam orang cocok-cocok tu. Memang standard lah. So macam kita tak bagi tahu. Tapi bila saya macam saya contoh Isnin, Selasa, Rabu, Khamis saya training dekat Kulai. So Jumaat, Sabtu saya akan balik di kampung saya kat Batu Pahat. Saya akan training dengan kawan-kawan saya. So saya tak jumpa diorang 4 hari. So every week saya balik, diorang akan tegur saya, kau semakin besar. Sebab back in mind masa saya ambil tu, saya memang dah pandai dah. Dah pandai jaga makan, memang dah tahu everything lah. Kira kalori pun saya dah pandai masa tu. Cuma tak ada pakai apps lah masa sekarang. Kita kira body weight, formula times berapa macam tu je kan. Saya dah tahu dah basic. Saya punya protein requirement semua dah tahu. Cuma mungkin tak konsisten lah. So tiap-tiap minggu kita balik, orang tegur. Jadi saya macam benda ni lain macam macam ingatkan benda ni macam biasa-biasa je. Dia memang apa yang kita imagine tu, itulah dia. Tapi masa tu baru Anava je lah. Baru Anava. Tapi itu baru manisnya. Okay. Pahitnya datang masa second cycle tu. Masa saya dah habis first cycle. So badan kita macam kita dah dapat apa yang kita nak. So tapi kita macam at one time kita tanya diri kita sendiri tu. Okay, aku dah dapat badan yang aku nak. Aku nak pergi mana lepas ni? Kan? So, saya rasa semua orang akan lalui fasa tu di mana dia dah dapat badan dia nak. Dia fikir, apa yang aku nak buat lepas ni? Mana aku nak pergi? So masa itulah saya tak decide nak masuk competition ni. Saya decide untuk aku nak try tengok badan aku tak ada body fat. Itu saya punya cutting phase yang ketiga lah. So saya yang ketiga tu saya nak try tak natural. Okay. Masa itulah saya jumpa dengan orang, dia main macam sebabkan dia ada pencapaian yang hebat. So kita pun dengar dan tak study apa-apa. Sedangkan first cycle tu saya belajar. Okay. Magicnya second cycle tu saya tutup telinga, saya tutup mata, buka telinga je. Ikut je. Ikut je, tak ada bantah apa-apa. Nak cutting kena pakai ni. Saya pakai test and trend. Second cycle trend, the most dangerous. Second cycle. So saya pakai, terus kena gyno. Kena apa? Kena gyno. Gyno. Terus kena gynecomastia. Masuk competition tu, puting dah pahit. Tapi saya tak tahu lagi. Masa itulah pahit tu datang, sampai last year baru saya operate. So daripada situlah munculnya saya lah. Basically sikit-sikit lah. Okay, macam tadi cikgu lah. Macam cikgu betul. Okay. Macam cikgu kata tadi, cikgu belajar and implement. Okay. Itu nak trial and error. Lepas tu jumpalah seorang kawan ni. Kawan kata ambil je buat. Kenapa? Yes, kita will look up to somebody yang dah memang ada pengalaman semua. Tapi sebagai seorang cikgu, kan diorang panggil kena buat research semua kan. Macam mana? Tak apalah, aku ikut je lah apa kau cakap. Simple. Disebabkan badan dia pada ketika itu dan pencapaian dia pada ketika itu. Okay. Jadi saya rasa macam lambat lah untuk aku nak cari sendiri. Okay. So macam saya tahu pasal yalah, we should run a test base in every cycle semua. Kita tahu
it's good for health juga, and it's good untuk kita punya libido juga, and good untuk kita punya progress secara overall juga. Saya tahu, tapi saya tahu trend tu bahaya, tapi macam tahu juga sebenarnya. Tapi bila orang tu cakap, alah tak ada apalah, okey je, aku pakai macam ni, okey je, aku pakai macam ni. That was my mistake. Saya rasa yang bila benda tu okey untuk orang lain, so dia okey untuk saya. Sebenarnya tak, kan? Okey is very general sebenarnya, kan? Itulah sebab tu kita macam kita lupa lah. Kita lupa letak je kepercayaan kat orang lain. Yes, 100% nah, serahkan kat kau. Okay, dan tadi cikgu kata masa tu maknanya masa berkongsi pasal Kainomic Operation, orang dah mula kenal. Sebelum tu lagi. Yes. Sebelum tu lagi. Macam mana saya dikenali? Macam dia macam ni. Sebelum tu saya memang dah banyak share pasal steroid dekat ML Studio. Saya one of speaker juga kat ML Studio. So saya perasan yang masa tu saya nampak yang dekat ML Studio masa tu ML Studio baru naik. ML Studio Malaysia baru naik. Ramai orang cerita macam-macam. Dan tak ada orang cerita pasal bina badan, pasal fitness, tak ada. So saya nak cerita pasal fitness, tapi saya nampak macam ada orang dah bullshit. So apa lagi yang tak ada orang cerita? Pasal steroid. Masa itulah saya okay, benda ni saya tak adalah kongsi sebab saya tahu banyak benda. Saya kongsi apa yang saya tahu pada ketika tu saja. So saya start share, and ramai orang suka lah, dan ramai juga orang kecam lah, biasalah. Okay. Lepas tu everything start, saya rasa bukan last year, tahun 2022 bulan 7 atau bulan 8 macam tu. Saya buat satu video. Saya just posing je video tu. Saya cuma macam orang tanya, abang pakai steroid? Buat macam satu dialog. Abang pakai steroid? Saya cakap, yes, saya pakai. Sebab saya just mengaku yang saya pakai. Masa tu baru mengaku je, belum bagi education lagi. Just mengaku, the video went viral. So masa itulah saya nampak yang dekat luar negara ramai orang cerita pasal steroid ni openly. Tapi dekat Malaysia orang semua macam jangan. So saya rasa macam disebabkan tak ada orang yang cerita openly lah, aku kena apa yang aku kena tu. Sebab kalau ramai orang cerita benda ni, kita cerita secara terbuka, mungkin aku tak kena. Aku tak adalah dengar orang buta-buta je. Aku akan lebih banyak pihak untuk aku boleh rujuk, dan banyak source untuk aku boleh cari, kan. So saya rasa macam why not me? Kenapa tak aku? Kenapa? So saya cubalah, and alhamdulillah lah banyak kecaman. Sebelum kita masuk kecaman tu, saya nak kongsi dengan you all bila sebenarnya saya nampak cikgu. So saya nampak cikgu pun almost the same time, actually early of last year lah, kan. And masa tu, again, as bukan follower cikgu masa tu, the first thing that keluar dia cakap pasal, I think was, bukan apa, it was one of the right juga, Trembolin ke apa? Primo Bolen. I macam, asal mama ni cakap pasal steroid, kan? This is not a good way to teach people dari pandangan saya, sebab saya tak tengok semua. To hook dia lah, kan? Dia cakap awal-awal. So to hook dia lah. So first impression saya cakap, asal mama ni macam ni? Teruk gila, kan? So ignore, tak nak kisah. Fast forward, selepas beberapa bulan, orang pun dah mula cakap pasal steroid semua, kan? And saya tengok balik cikgu punya content. Tengok, basically ada yang explain. Dia bukan encourage. Dia bagi tahu benda ni, bukan semua benda ni bagus. Ada side effect. So okay, dah faham dah. Now kita dah masuk part kecaman tu. Baru je beberapa minggu lepas ada orang kecam. Tak nak tahu cakap siapa, tapi barulah orang kecam, kan. Macam, alah, guna steroid, memanglah. Okay, tak apa. Pasal apa tu? Ada Ada, dia cakap natural ke steroid? So boleh, kalau guna steroid, okey je lah kau. Macam tu lah. Okay. Lepas tu dia jawab. Okay. Ya. How, macam mana cikgu boleh, tak tahulah nak kata tebal ke muka je ke, atau memang dah expect benda ni boleh akan berlaku ke? How do you overcome benda ni? Saya tahu siapa yang just tengok konten saya sekelip mata, dia akan
fikir yang macam yang Coach boleh fikir lah. Tapi saya tahu juga yang orang yang betul-betul kenal saya, yang betul-betul follow saya, dia tahu sebenarnya apa yang saya cuba sampaikan. So at the end of the day, memang ada juga yang follow saya yang mula-mula dia benci saya. Tapi lama-lama dia faham apa yang saya cuba sampaikan sebenarnya. Sebab bila kita cakap pasal steroid, sebenarnya adakah dia dah berleluasa sebelum kemunculan saya? Sebenarnya memang dah kan? Betul. Memang dah. Benda tu memang dah, memang easy to get dekat mana-mana dah pun. Cuma apa yang tak berleluasa tentang steroid ni? Ilmu penggunaannya. Benda tu tak ada. Dan disebabkan tak ada orang yang bercakap pasal cara penggunaannya ataupun educational. So kesedaran tu tak ada, awareness tu tak ada. And sebenarnya kalau saya tak ada pun akan tetap wujud 3 golongan dalam komuniti gym. Yang pertama, orang yang memang tak nak pakai steroid. Ni memang akan ada. Yang kedua, orang yang memang nak pakai tapi dia tak tahu nak pakai ke tak nak pakai ke tak nak. Yang ketiga, orang yang tengah-tengah. Kalau aku perlu pakai, aku pakai. Kalau aku tak perlu pakai, aku takkan pakai. So dengan kemunculan saya rasa saya dapat membantu ketiga-tiga golongan tu. Orang yang memang tak nak pakai, dia dengar bila saya cakap pasal side effect, okey, memang macam ni lah, memang aku takkan pakai lah. Gila lah boleh sebabkan macam ni. Kalau cikgu pun kena gyno sampai kena operate. Saya baru semalam masuk metro. Baru semalam. Sebelum tu masuk M-Star lah. So saya cerita side effect sampai ke tahap macam tu, sampai saya bukan kita malukan diri sendiri tau, tapi macam kan, kita cerita real life of macam mana pengguna steroid ni tau. Saya cerita side effect macam sampai macam tu, orang mesti takkanlah dia orang nak pakai lagi, memang dia dah tak nak pakai. Tapi kalau orang yang nak pakai, mungkin kalau dia baru nak pakai, dengar saya punya cerita, dia akan okey, relax dulu, belajar dulu kan. Tapi kalau orang yang di tengah-tengah, dia akan lagi mudah untuk buat keputusan. Kalau dia lebih takutkan side effect, dia akan jatuh kepada golongan orang yang tak pakai. Saya cuba nak bantu orang buat keputusan saja. At the end of the day, diorang nak ambil, diorang tak ambil, itu keputusan diorang sendiri. At least diorang lalu jumpa saya dulu, diorang tengok semua video saya, baru diorang okey lah, selepas aku dengar cikgu cakap macam ni, barulah aku tahu nak buat. Cikgu dah kata awal memang expectation akan ada orang kecam. Alhamdulillah memang orang kecam. Okay. And at the same time, cikgu pun nak orang lain pun kalau boleh dia kongsi diorang punya perjalanan semua tu kan. Sebenarnya lebih seronok kalau macam tu. And sebenarnya lah saya juga mewakili kawan-kawan saya yang macam nak cakap diorang, orang yang tak compete ni ada perasaan benci terhadap orang yang compete. Some of them mengaku diorang natural. So saya macam jadi orang tengah tau. Saya macam begitu. Kau kena faham kenapa dia bukan mengaku dia natural. Dia tak cakap yang dia ambil. Ada sebab. Sebab dia tak perlu cakap. Sebab kalau dia cakap, kau akan tanya dia macam-macam. Macam mana saya ni lah. And sebenarnya saya just nak bagi tahu masyarakat dia orang ambil steroid ni tak jahat lah. Dia tak jahat. Dia macam orang isap rokok kan, dia bukan jahat. Aku nak sentuh benda tu, tapi tak apa, teruskan. Yalah. Dia tak jahat. Saya just nak betulkan pandangan masyarakat lah sebenarnya. Yang kita ibarat macam fighters yang nak pergi mewakili negara. So they train every day. Dia orang sakitkan badan. So untuk berjuang kan, untuk fight kan, samalah macam kita orang yang bodybuilding secara kompetitif ni. So apa yang kita perlu buat untuk maximize kita punya gain, untuk dapatkan title tu, that is what we do lah. Cuma memang dulu kawan-kawan, macam mana nak cakap sebenarnya kawan-kawan pun ada juga kecam tau. Macam kenapa kau cakap pasal benda ni, kenapa benda ni baik. Tapi alhamdulillah lah, lama-lama saya rasa sekarang community bodybuilding dah mula berubah sikit. Orang dah lebih jujur. So orang yang di bawah ni, mereka lebih nampak sebenarnya. Dan saya nampak sekarang lagi ramai orang minat. Itu yang saya nampak. Dia nak tambah sikit lah. Saya setuju sangat dengan apa cikgu cakap, because a few of my guests, diorang pun mengaku. Okay, dia mengaku dekat dalam podcast ni, dia kata sebelum saya guna, saya memang mengamalkan training dan nutrition yang betul. Kalau you nak guna, make sure you buat berapa tahun. So
jujur lah tu kan. Memang jujur. Because kebanyakan orang ingat nak jadi macam cikgu ke, diorang ke, terus kena guna. Betul? Kan? Terus kena guna. So setuju sangat jugalah. But there are people out there yang rasa macam mak saya lah. Mak saya tengok kalau orang risau rokok tu orang jahat. Mak bapak itu dia. Because diorang just conclude. Betul. Kan? Sama juga kalau kita rasa orang tu guna steroid, kau penipu. Kau ni. Kan? Kau jahat. Kau jahat. Kau isap dadah. Betul. Betul sangat. Tak ada apa. Kalau ada sesiapa kat luar sana macam tu, again, I pun tak judge you all. I pun pasti cikgu pun tak judge you all because itu persepsi. Sebenarnya sebelum saya buat semua ni, saya dah tahu lah yang memang saya akan menerima sangat tinggilah kontroversi. Sebab ni topik yang, sebab tu mungkin tak ramai kot orang berani kan. Sebab yalah, ada orang akan ingat saya menghasut. Kan? Ada orang ingat saya menghasut. Ada orang yang memang tak nak pakai akan cakap saya menghasut. Orang yang nak pakai akan cakap saya bagi education. So memang saya akan sentiasa berada di tengah-tengah. That is the risk of jadi PG Fitness. Okay, nak tambah sikit lah. Suatu ketika dahulu, I tak ingatlah tahun bila, ada satu video ni, dia panggil Bigger, Stronger, Faster. Pernah dengar? Okay. So dia sebab satu lelaki ni, dia berkongsi pasal steroid. Sama je macam cikgu ajar tau. Dia kongsi and dia beritahu, it is so common dekat Amerika orang ambil steroid. So macam cikgu is competitive athlete. Okay, so kita faham lah dia menggunakan itu sebagai enhancement. Tapi dekat US, dia orang kata orang guna steroid ni as cosmetic drugs. Betul. Macam kalau orang nak lawa ke apa, cucuk botox. Kan? Itu contoh dia. Macam dekat sana, dia orang ambil because dia orang nak nampak bagus untuk social media dia orang. So that's why they call it cosmetic drugs lah. So saya tak surprise lah. Ada juga orang kat Malaysia yang akan ambil for the sake of aku nak nampak good for social media. Surprisingly memang ada. Bukan sekarang. Sebenarnya dari dulu lagi. Dia macam mana? Ada golongan orang yang dia ambil steroids, ambil PED. Memang hanya untuk nampak good looking. And disebabkan dia nak mempercepatkan proses tanpa repair dia punya diet and nutrition dulu. Maksudnya dia macam aku jaga makan sikit-sikit, so aku ambil barang, aku dapatlah badan yang tak berapa cantik tapi nampak bolehlah mengagumkan juga. Sebenarnya ramai golongan macam sebelum kemunculan saya lagi sebenarnya di gym-gym, cuma macam yalah mungkin macam bila saya dah dedah kan, orang macam oi habis dah terkeluar semua. Aku kata macam mungkin terlondeh lah kan. Yalah mungkin sebab tu kot saya dibenci pada permulaannya lah. Wajib tak seseorang tu mengambil PED regardless diorang bertanding atau tidak? Soalan ni sebenarnya kita kena tengok mana kita nak pergi lah. Kalau korang memang nak pergi bertanding secara kompetitif, contoh kalau korang nak pergi bertanding tu, kalau korang pergi Mr. Olympia tapi tak pakai steroid, tipu lah. Tapi kalau korang pergi pertandingan natural, korang pakai steroid, korang memang penipu. So dia macam tu. Kalau korang pergi world natural punya bodybuilding tapi korang sebenarnya pakai steroid, yang itu betul penipu. So kalau korang memang nak soalan untuk jawab perlu tak kita pakai steroid ataupun tidak ni bergantung kepada goal masing-masing. Kalau tanya saya, bergantung kepada berapa banyak muscle mass yang kita nak. Kalau korang nak muscle mass yang maybe sampai 36-37 kg muscle mass, memang korang perlukanlah PED. Tapi kalau korang just nak dapat cantik, fit macam CR, kan semua orang nak fit macam CR, Cristiano Ronaldo. So what's the point? Tak perlu pun PED. Sebab research stated that kita boleh dapatkan badan yang at least 9 to 18 kg muscle mass secara natural. And kalau high responder macam Sibam is one of high responder, dia boleh dapat 25 kg solid muscle 5 years natural lah, tapi since 14 years old. So korang still boleh dapat good amount of muscle even though tak pakai steroid. Cuma you guys need kena pulun habis for first 5 years. After that mungkin kalau korang nak consider, mungkin boleh. At the end of the day, keputusan di tangan masing-masing. Saya tidak mengasuh. Faham. Okay, nak tambah sikit apa yang cikgu cakap high responder tu, memang ada golongannya kecil, dia train memang jadi. Train bodoh-bodoh je. So saya satu kawan ni zaman dulu, zaman sekolah, saya train dulu.
dia baru start training, tapi tangan dia cecah 18 inci. Memang dia natural. Tangan je dia besar. Yang lain tak besar. Okay. Genetik lah. Genetik lah kan. Lepas tu dia kecukan Arab sikit. So kita tahu orang usually Middle Eastern, Western ni memang response okay dengan very fast lah. So kalau you all tanya apa tu high responder, memang akan ada golongan kecil macam tu. Macam saya pun ada klien yang tak banyak, boleh kira lah, tak lebih 10 orang. Training sikit jadi. Buat sikit badan cantik kan? Cantik lah. Ada juga orang yang macam dia tak jaga makan sangat, tapi six pack. Kadang-kadang kita sakit hati. Tapi masalah kita adalah kita nakkan badan macam tu dengan effort yang sama macam dia, sedangkan kita tak ada genetik macam dia. So bukan sebab bodybuilding ni sukan di penghujungnya dia adalah the fight of genetics. Agree. Kalau memang tak ada good genetics, kering lah macam mana, besar macam mana, dia tak kalah juga. Betul. Setuju sangat bahagian tu. So, okay. Untuk soalan tadi, saya kata pilihan you guys dengan kat manalah you all nak position yourself. Nak jadi atlet ke atau nak nampak cantik je. Okay, now soalan seterusnya. For educational purpose. Okay, for educational purpose. Kalau seseorang tu nak mula ambil PED, apakah step yang mild dan selamat dia boleh ambil? Soalan ni boleh mengundang kecaman ni. Confirm. That's why I bagi tahu awal disclaimer that educational purpose. Because akan orang tanya, cikgu guna macam ni, orang tu kata macam ni, so macam mana apa? So kita terus jawab sebelum dia letak komen. Okay, baik. So sebenarnya macam ni. Bila saya cakap pasal safe, bila kita cakap pasal safe first, it's not safe. Kalau safe ni, safe lah. Safe first ni maksudnya dia selamat tapi still ada side effects lah. As mungkin korang semua tak tahu atau mungkin my followers dah tahu, memang semua steroid ada side effects lah. Paling sikit pun dia akan naikkan kita punya bad cholesterol, kan, acne. Tapi kalau kita nak cakap pasal the safe first lah, always stick to testosterone. Sentiasa lah. Pilih testosterone as your must go in every cycle. Tak kira, even korang nak run test cycle only pun boleh, tak ada masalah. Dosing tak payah nak tinggi-tinggi sangat, stick to 200 to 50. Kalau korang nak masuk 500 tu, korang dah tahu yang 5 to 600 tu ada orang pakai. Tapi sebenarnya dia considered as entry level of bodybuilding. Boleh lah. Tapi sebenarnya, tambah sikit, di Malaysia kalau compare dengan luar negara, orang pakai jauh lagi tinggi tu daripada kita. Di Malaysia kalau kau pakai 500 ke even 750 pun orang tinggi semua. Tapi macam saya pernah jumpa orang, kalau kat luar lah, saya pernah yang saya pernah jumpa kan, saya tengok macam building forum, orang pakai 1.5 gram, 100 macam tinggi macam tu. Kita kat Malaysia pakai 500 pun dah. Takut macam tu kan. Maybe that explain why kenapa kita belum boleh push lagi lah. Tapi bergantung, dosing ni bergantung juga sebenarnya. So second go, saya suka Primobolan sebenarnya. Sebab Primobolan ni based from research memang dia dah dipakai untuk infant, bayi pramatang. And almost zero side effect. And zero side effect pada baby tu. Tapi bukan makna zero tu memang tak ada side effect. Maksudnya almost zero side effect pada baby tu. Baby tu boleh membesar dengan baik, tak ada apa-apa. And Primobolan ni memang dicipta untuk manusia. Okay. The third one, kalau oral, go for Anova. Saya punya favourite. Memang saya punya even for cycle pun saya pakai Anova. Anova ni steroid, nak kata steroid perempuan lah. Steroid perempuan. Dia mild. So bila dia mild, korang punya side effect pun mild lah. Tapi tak boleh nak expect gain yang banyak macam korang pakai 19 no punya family macam Deca, Trestolon, Trend. Korang tak boleh nak expect banyak macam tu lah. So just go for the safest compound supaya korang boleh run panjang. And dosing tu kena tengok masing-masing lah. Korang tak payah nak pakai tinggi-tinggi sangat. Just pakai mild-mild pun dah cukup. Jangan run Primo, Anova lebih tinggi daripada testosterone. Itu pun dah cukup mewayai lah. Okay. Confirm banyak orang akan apa dia cakap? Apa dia cakap? I kena confused. Sebab banyak sangat nama. First was
Primo, lepas tu dah ada. Okay, I nak selit something tadi. Okay, masa dekat Australia dulu, tanding tested. Okay, diorang dah bagi tahu awal, siapa ada asma, jangan guna asmatik. Sebab benda tu steroid. So kepada you guys yang ada asma, rasa macam kenapa I nak selit benda ni kan? Because orang akan rasa okay, steroid ni tak bagus. Everybody have their own belief atau perception. Tapi orang yang ada asma tu, diorang pun ambil steroid sebenarnya. Diorang memang ambil steroid, tapi diorang ambil steroid bukan macam anabolic steroid, but it does have certain kind of effect. Di mana kalau buat urine test boleh nampak. Memang boleh nampak. That's why diorang bagi tahu awal lah masa competition tu, kalau you nak bertanding, make sure jangan ambil inhaler tu seminggu atau 2 minggu sebelum competition. Kalau tidak, you consider using substance. Awal-awal dia diorang bagi tahu. So kepada mereka kat luar sana, ni saya nak bagi advice lah. Mungkin lah you nak tengok takut nak ambil oral ke injection. Why not? Again, I might be wrong. You beli inhaler, you guna tu dulu. Sebab kenapa I kata macam tu? One, I dah baca memang ada content of steroid very mild. And banyak kawan saya yang ada asthmatic, bila dia ambil tu, dia orang memang lagi besar. Oh. Yes. Memang Maksudnya membantu dia orang dalam jenis boleh. Albuterol ke? Albuterol. sure. Sebab macam dulu I pernah masa saya study pasal clenbuterol. Clenbuterol ni dia ubat asma juga. Betul. Tapi dia oral kan. Dia adalah abang kepada albuterol, adik dia yang tu. So memang clen ni dia memang ada sedikit lah efek anabolik lah. Cuma dia more to increase kita punya metabolism lah. Dia buka kita punya saraf nafasan. So maybe that mungkin dalam yang itu albuterol kot. Mungkin lah tu nama dia. I cuma tahu sebab diorang bagi tahu jangan ambil asthmatic inhaler. Macam tu je. Itu instruction diorang. And saya tengok semua my friend yang asthmatic besar. Bukan pergi gym pun besar macam tak adalah kata sadar. Tapi tahu macam apa kau macam kat mana nak beli tu? Pergilah farmasi beli. Kan? Pergilah farmasi beli. Okay. So for that question, thank you Syazul. Kongsi tentang your pengalaman juga and bukan suggestion tapi kepada opinion. Takut salah cakap nanti orang kata kita nak cuba menjual. Kan? Now soalan seterusnya, worst case, benda pengalaman yang teruk cikgu pernah experience atau rakan terdekat pernah experience dengan PED. Okay. Selain daripada muscle gain yang luar biasa. Terus aku buka waktu. Selain daripada perubahan setiap 3 hari. Ada juga yang kita orang tanggung. Macam saya lah. Saya memang sangat-sangat dekat dengan follower saya. Even masa saya contest prep tu last year, saya masuk Man of Steel, saya masuk NPC, FIF, NABA. Setiap saya effect yang saya terasa yang saya terkena, saya akan bagi tahu dalam so diorang macam diorang akan rasa lebih dekat dengan kehidupan saya. Memang saya nak macam tu supaya diorang tahu kalau kau nak ambil steroid, inilah hidup kau. Memang saya bertujuan, saya memang nak buat macam tu. So apa yang saya rasa yang paling teruk memang Jain. Tak ada, dia teruk daripada segi kosmetik lah. Okay. Saya habis 12,000 tu buat operation. 12,000 bukan sikit tau. Yalah. 12,000 operation. And Alhamdulillah okay. Tapi still ada peluang untuk Jaino tu tumbuh pendek. Kalau saya, yalah orang kata macam tak berjaga-jaga dengan apa yang saya buat sekarang. Saya daripada tu saya pernah kena marah macam anger management. Anger management issues. Susah tidur malam, night sweat, and some of my friend ada yang punggung dia berlubang tu sebab masukkan Winstrol. Ada yang berlubang kena korek. Tak tahulah macam mana dia berlaku infection dekat kawasan punggung. Yes guys. So saya tak boleh sebut nama lah, tapi benda this thing happen. Benda ni memang berlaku. Dia orang masuk, so Winstrol ni dia warna putih and dia sangat pekat. So tak sure what happened masa dia cucuk tu. So dia tak masuk dalam otot. So dia orang terpaksa korek keluar. So dua lah kawan saya. Seorang memang dia lubang biasa je. Yang seorang baru-baru ni hampir separuh kena buang. Dia rapat je. Kawan tak adalah kata rapat, tapi
kita orang macam bodybuilders ni, kita orang memang rapat sebenarnya satu sama lain, memang selalu kontak ke, tanya khabar, memang selalu macam tu. Tapi memang kena macam sampai macam tu, yang saya pun macam, oh my god, sampai macam tu So memang hilang lah. Bukan hilang semua lah, hilang sikit lah. So itu yang paling teruk yang saya pernah ni. I know one of my followers, dua tiga orang jugalah follower saya, sampai ini boleh pulih lah. Boleh sampai erectile dysfunction, sampai tak naik pun ada. Dia memang tak berfungsi langsung pun ada. Sampai ke tahap macam tu. Rambut gugur ada. My friend Yusof Basuri kena. Itu boleh sebut nama. Sebab dia pun memang dah beritahu publicly. Yusof pernah sampai dia cakap dia tarik rambut dia, memang gugur habis. Wow. So Rasa-rasa sebab apa? Dia ada kongsi tak? Dia cakap sebab dia pakai Stano, I think 15 biji. What is 15 biji? 15 biji Stano. Okay. Stano is No, I tahu. Banyak sangat ke apa? Banyak sangat ataupun tak ni depends on ability badan kita sebenarnya. We don't know how much we can take until kita dah gone too far. Macam tu lah. Macam saya punya admin saya seorang dia belajar dekat Australia. Dia seorang doktor yang tak dapat jadi doktor. So dia work with me right now. Dia cakap the only way untuk kita test kita punya limit adalah bila kita nampak mata kita dah kuning ke, rambut dah gugur ke. That is the only way. So macam Yusof punya case mungkin 15 tu dia punya limit lah tu. Tapi kita pun tak tahulah orang lain pakai banyak macam tu. Tapi kalau tanya saya, 15 banyak. Okay. Selalunya orang tak banyak sampai macam tu lah. The highest yang saya pernah pergi pun 8. Okay. So boleh tak, kalau Yusof tengok, I bukan nak kecam you lah. Boleh tak kita conclude because dia abuse? Memang sebenarnya if kita pakai 2 untuk bodybuilding pun kita dah kira. Tapi kita kalau kita pakai banyak tu memang kita abuse. Bukan kita abuse the drug, kita abuse our punya body dah. Kan kita dah ke situ. Tapi in return for the title, for the achievement kan, dan dia orang pun, saya rasa semua orang tahu yang semua bodybuilders ni, kita selalu bercakap dengan diri kita sendiri, yang kita selalu tanya diri kita satu soalan, sampai bila kita nak buat semua ni kan? Sampai bila kita nak ambil semua ni? So that's why masa kita ambil tu, kita buat betul-betul, and then one day kita akan bye-bye, kita akan masuk pertandingan natural. Mungkin one day, kita tak tahu kan. Ataupun kita je settle down, train anak-anak muda, mungkin macam tu lah. So macam my friend Yusof tu, dia dah cukup lah. Saya tanya dia, dah tak nak masuk COVID ke? Cukup lah, aku dah banyak sangat, kata. So saya, mungkin kita semua akan macam coach pun dah cukup kan. Dah Memang dah tak nak compete lagi kan? Macam tu lah. Sampai satu masa kita macam tu. InsyaAllah. Thank you for that part. So baru first time dengar from cikgu. Sebab mostly dengar cakap pasal steroid kan. So tak pernah dengar how bad the outcome. Yes, saya pernah terbaca ED tu common because orang abuse on testosterone. Maksudnya terus berhenti. Tu I faham lah. Tapi rambut gugur tu I tak tahulah. Tak dengar? Tak pernah dengar? Bukan tak pernah dengar. Orang kata boleh gugur. So I tak pernah dengar, aku guna sampai gugur. Yes, pernah baca tapi tak pernah dengar. Okay. Sebab saya suka dengar macam hari tu one of our guests kan, dia kata masuk ICU. Okay. Me. Yelah kan, masuk ICU. Kan? So me masuk ICU. Me pakai apa? Diuretik. 3 ke 5 entah. So dia kencing 5 minit non-stop. So saya tak pernah dengar daripada orang. Saya dengar orang kata, kau tahu tak kalau guna diuretik boleh pengsan ke apa. Okay, dengar je. Tapi daripada dia tu terus, this is how severe it is. Benda tu berlaku dekat I juga tau sebenarnya, recently. Kongsi sikit. Boleh ke? Go ahead. Okay, during NABA, saya pakai diuretik lah. Sebab keadaan mendesak. NABA ke saya tak ingat, ke NPC saya tak ingat lah. One of the competition lah, saya use diuretik sebab condition saya tidak mengizinkan saya untuk naik stage.
on terburuk. Macam saya agak bloating. So saya decide untuk use diuretik. And masa dekat atas stage, okay. Turun stage saya hampir pingsan. Hampir. Memang dah nak collapse. Memang masa tu saya dah cari sugar. Ada sugar tak? Nasib baiklah macam ramai orang kat tepi tu, diorang carikan saya air yang ada gula, diorang bagi saya, barulah saya macam okay tau. Maybe sebab memang terlalu kurangnya air carbonated drink. Memang terlalu kurangnya air dalam badan saya, ataupun kurang energi. Mungkin kurang sodium juga masa tu. Sebab diuretik ni dia buang sodium dalam badan kita. Memang rasa macam nak mati pada lah. Dia macam, kita macam, aku kat mana padahal kita baru turun stage ni. Macam, aku kat mana macam, dia hilang macam tu je. Rasa macam, ya Allah. Masa tu lah, paling teruk lah. Tapi Mi rasa lagi teruk tu. Sampai masuk cerita pun sama. Dia kata lepas kencing tu, dia nak baring sekejap, pop, the next thing dia bangun 3 hari kemudian. Itu. Saya agaknya kalau saya tidur masa pun, saya bangun 3 hari juga lepas tu. Okay, soalan terakhir. Apakah nasihat cikgu kepada khalayak ramai mengenai PED? Dan kat mana mereka boleh cari cikgu dan tanya soalan? Okay. Nasihat saya kepada khalayak ramai. PED, steroid, it can be very bad untuk korang. In a way, kalau korang memang tak tahu nak guna. Tapi, dia boleh jadi beneficial, bermanfaat untuk korang dalam certain area yang korang mahu. Contoh, kalau korang memang nak kejar performance, sebab nama dia ni performance enhancing drug. If korang mencari performance, korang belajar betul-betul pasal performance enhancing, it can be very beneficial untuk korang. Bahkan bukan bodybuilder je yang pakai, ramai atlet-atlet lain yang pakai, cuma yalah, bodybuilder yang paling biasa kena tembak lah. So korang kena tahu betul-betul. And kalau korang tak ada ke arah performance, macam korang tak nak performance manusia, kekuatan, saiz badan, kepantasan, agility, korang tak ada nak benda tu semua, korang bukan atlet, tak payah sentuh. Natural pun bukan nak kata tak besar, natural boleh besar. Sebenarnya, saya tambah sikit. Sebenarnya kita semua nak 3 benda. Kita nak natural, kita nak besar, kita nak shredded. Kita nak semua benda tu. Tapi sebenarnya kita boleh pilih 2 je. So kalau korang nak natural, korang kena pilih 2. So sama ada kalau korang natural, korang boleh pilih besar, tapi korang tak boleh shredded. Tapi kalau korang nak natural, korang nak shredded, korang tak boleh besar. Itu sahaja. So korang kena settle down with that. Itu je. Korang belajar dulu apa yang korang nak tahu, apa yang korang korang kena tahu dulu apa yang korang nak, barulah korang tahu macam mana nak capai apa yang korang nak. Okay, jap, I nak tambah. This is something debatable lah. Just cikgu kata tadi 3 benda kan. So for me, ada orang kat luar sana akan cakap atlet natural yang nampak besar. Back in Australia, satu lelaki ni nama dia Aaron Curtis. Saya bertanding dengan dia. Dalam gambar dia shredded nak mampus. Nampak macam dia guna semua benda under the sun. Bila saya jumpa dia real life, kurus je orang dia. Dalam gambar diri seorang-seorang memang shredded. Memang besar. Memang besar lah kan. Tapi bila saya bertanding, saya nampak lagi besar daripada dia. Tapi saya pendek lah kan. So apa saya nak debate lah kat sini kan. Macam cikgu kata tadi, 3 benda. Ada yang nak besar tapi tak boleh shredded. Ada orang kat luar sana, dia orang nampak besar dan shredded dalam social media. Yes, betul. You berdiri kat sebelah, alah macam ni je kan besar. Kan. Mungkin dia nak edit sikit ke apa, tak tahulah. Angle camera. Bukan, so I'm not disagreeing, tapi daripada kita punya view, kadang-kadang dalam social media nampak lain. And satu lagi, saya nak tambah sikit. Mungkin kalau ada yang mendengar kan. Saya tahu di Malaysia steroid adalah, bila cakap pasal steroid kan, steroid adalah tabu kan. Macam aku tak boleh cakap pasal steroid kan. Tapi cuba dengar apa yang saya cuba nak sampaikan. Kalau kita tak bercakap pasal benda ni, macam mana orang nak tahu pasal benda ni? Dan macam mana orang nak belajar pasal benda ni? Sebab at the end of the day, macam mana benda tu boleh ada, tapi tak ada orang yang nak mengajar ni. Macam mana sekolah boleh ada kerusi, buku, meja, bangku, kipas, tapi cikgunya tak ada. So saya mengajak semua yang ada ilmu pengetahuan,
share whatever you know, so that kita boleh berkongsi sama-sama. So dia boleh manfaatkan kita. Yalah, sama ada orang yang tak nak mengguna, orang yang nak mengguna pun boleh bermanfaat untuk semua orang. At the end of the day, kita juga, kita buat untuk kita. Setuju. Okay. That being said, kat mana pendengar dan juga penonton boleh cari cikgu? Boleh cari saya dekat saya punya Instagram PG Fitness ataupun TikTok saya PG Fitness 2. Korang boleh, kalau nak lagi dekat dengan saya, korang selalulah join live saya akan live biasanya setiap hari lah waktu malam. Depends lah, tengok pada topik apa-apa. Tapi sebenarnya saya bukannya share pasal steroid sahaja. Kalau tengok saya punya konten, saya menyeluruh sebenarnya. Diet, training. Sebab kalau saya cakap pasal steroid je, saya punya konten 30% ataupun 40% pasal steroid, 60% lagi pasal pemakanan dan latihan. Sebab saya nak bagi tahu yang apa yang, kalau korang tengok konten-konten saya, apa yang saya nak bagi tahu adalah yang sebenarnya pemakanan dengan training jauh lebih penting, barulah boleh add up steroid lah. Sebab kalau senang hari cakap pasal steroid pun, saya takut dia tak membantu orang. Dia bukan macam benda ajaib sangat. Betul. Dia sampai orang ingat steroid tu magic. Dia bukan magic tau. Dia time machine. So dia mempercepatkan proses. Percepatkan. Tapi kalau korang daripada A ke B pun korang tak tahu, macam mana aku nak besar ke badan aku pun tak tahu. Naik time machine pun 3 bulan pun korang kat situ juga. Tak pergi mana-mana. So korang nak kena tahu from A to B, dan baru korang boleh consider nak ambil time machine ke tak. Ada macam tu. Dia bukan magic. Kau main gym, tak jaga makan, tak apa, ataupun tak main gym tiba-tiba jadi. Tak. Ramai orang fikir macam tu. That's why orang benci orang pakai steroid. Okay. So that being said, terima kasih banyak kepada cikgu sebab sudi datang berkongsi, dan at least orang dah dapat dengar lah apa yang cikgu nak cuba sampaikan dalam platform social media tersebut. InsyaAllah. And insyaAllah di masa hadapan lagi, kita boleh jumpa cikgu, kita invite topik yang seumpama. Topik lagi panas. Lagi panas kan. Sebab sekarang pun dah panas. And I do expect penonton dan pendengar akan kecau, which I'm expecting that. At least you dengar bahagian ni di mana kita berkongsi tentang PED. Bukan nak encourage, tapi for educational purpose. So having said that, kita akan jumpa lagi in the next episode. Take care. Assalamualaikum. Peace out.